Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang ke-8 Ramadan, merupakan hari yang istimewa bagi kita untuk melakukan amalan soleh seperti biasa. Cuma menarik sekali, begitu cepat masa berlalu. 8 Ramadan dah, ya. Baik, mungkin kita bersiap sedia untuk masak lemang ke apa ke kan? Tak. Kita teruskan siri mencari maghfirah, pengampunan Allah. Pada pelajaran yang lepas kita telah menceritakan beberapa kelebihan Ramadan. Maka apa yang penting di sini, kita lihat seterusnya berkaitan dengan yang ke-5, malam yang diserukan oleh malaikat untuk kebaikan dan pembebasan ahli neraka. Di mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza kana awwalul lailatin min syahri ramadhana sufidat asy-syayati wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nari wa falam yuftah minha babun wa futiha abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kullu lailatin ya baghiyal khairil aqbil wa ya baghiyasy syarril aqsir walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailatin. Maksudnya, apabila awal di malam bulan Ramadan, maka diikatkan syaitan-syaitan, yang mana syaitan-syaitan yang jahat lagi diikat, dan ditutupkan pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka walaupun satu pintu, dan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ditutup walaupun satu pintu. Dan terdapat satu malaikat yang memanggil terdapat satu malaikat yang memanggil, wahai orang yang inginkan keburukan, hendaklah kurangkan. Wahai orang yang ingin kepada kebaikan, hendaklah diteruskan. Di sisi Allah ada yang akan dibebaskan dari neraka. Ianya berlaku pada tiap-tiap malam Ramadan. Ya, berarti malam Ramadan bukan malam yang sebarangan. Yang seharusnya kita fokus dari sudut beberapa siri amalan juga. Ya, istighfar sudah tentu. Kenapa? Pada tiap-tiap malam ada pembebasan ahli neraka, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang yang dibebaskan dari neraka. Yang keenam, terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bersamaan 83 tahun 3 bulan. Tidak ada siapa. Kok ada siapa di sini dah umur 83 tahun 3 bulan? Semua muda lagi, sorry. Okey. 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan. Tak ada seorang pun yang boleh beramal sehari suntuk. Ya, sehari suntuk 24 jam full amalan dia. Tetapi boleh kita lakukan pada malam Lailatul Qadar sehari suntuk. Nilaian dia sehari suntuk tu sampai 83 tahun. Subhanallah, itu pasal ganjaran besar. Dan ini di antara rahmat Allah kepada umat Muhammad yang umurnya hanya sampai berapa? 60 ke 70. Ya, 60 ke 70. Sedangkan 83 tahun amalan ini, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Umat Nabi mana? Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun. Adam 1000 tahun. Dikategorikan 1000 tahun. Ya, kalau 83 tahun, tiap-tiap tahun 10 tahun kita sentiasa dapat Lailatul Qadar. Bayangkan berapa banyak kita, berapa umur kita. Kalau 10 tahun, 830 tahun, hampir-hampir sama, ya. Amalan kita dengan para nabi, umur nabi zaman dahulu. Subhanallah. Tapi ialah baru tahu, jadi itu pun belum tentu dapat ni, kan? Baik, kita tengok lagi. Ini berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah dia malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan ianya perlu dibetulkan. Kerana masyarakat kita, saya teringat waktu kecil dahulu, berbagai-bagai cerita yang memang malam Lailatul Qadar itu di antara yang kita cari. Tapi cari dia macam mana? Okey? Cari dia. Ada orang yang nak tidur, dia letak air di sebelah dia. Pasal cerita orang dulu, malam Lailatul Qadar, air jadi keras. Dia pergi tidur dekat akuarium tu. Tengok ikannya. Ikan tu masih bergerak lagi.
Jadi ada yang tidur tu dia celum air. Masih lagi sejuk, berair lagi. Selagi dia terjaga dia celum. Dia nak tunggu air keras kan. Okey. Jadi ada pula cerita orang kampung, saya ingat lagi mereka cerita waktu malam Lailatul Qadar tu orang kampung dulu, ya, dia nak pergi ke sungai. Ya, lepas tu dia letak kopiah dia di atas pokok. Dia nampak ada tempat letak, dia letak. Lalu dia pergi tu ambil air kat sungai, tengok kopiah dia dah hilang. Tempat tu pun dah hilang. Rupanya dikatakan pokok tu sujud. Okey. Itu pandangan yang kedua. Pandangan pertama air keras, yang kedua pokok sujud. Dan yang ketiga, kalau kita tengok jauh ada orang berjubah kan. Putih berjalan pergi ke surau sebelum subuh tu kan. Maka itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi tengok dulu pergi dekat kokok Ustaz Fadil ke kan. Apa? Okey. Baik, semuanya itu adalah bukan cerita yang sahih. Ya. Lailatul Qadar bukan begitu bentuk dia. Hanya Allah yang mengetahui hakikat dia. Cuma bila dia muncul pada malam itu, nilaian amalan seseorang adalah amat-amat berharga. Oleh kerana itu, kita akan menyaksikan amalan yang terbaik pada ketika itu adalah iktikaf. Iktikaf saja di antara amalan yang mampu untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ya, kerana apa? Iktikaf, kalau kita dah niat iktikaf duduk di masjid tu, apa aja kita buat selain daripada buat dosa, mengumpat apa tu, ya, apa saja yang kita buat walaupun kita tidur, kita akan dapat pahala iktikaf lagi. Kalau kita ke toilet berlaku Lailatul Qadar, kita masih lagi dalam pahala iktikaf. Itu pasal iktikaf main peranan. Kalau duduk rumah kita cuba berdoa-doa, berapa lama kita nak berdoa? Berapa lama kita baca Quran? Silap-silap kita tidur, kan? Maka itu pasal iktikaf menjadi peranan yang besar. Okey. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan bila dapat bayangkan subhanallah, saya bercerita tuan-tuan dan perempuan, ya, sekali setahun, ya, apalah salahnya kita masakan sikit. Keluarkanlah sikit kerana nak mendapatkan kelebihan siri ganjaran yang besar ni sekali setahun. Ya, bagi perempuan nak iktikaf kena minta izin suamilah. Itu je. Ya. Bayangkan waktu tu kalau kita kedai mamak tengah minum teh tarik. Ya. Minum teh tarik 1000 bulan. Mak. Okey, lepas tu yang berikutnya kita habiskan sikit. Pintu syurga Ar-Rayyan bagi orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Maksudnya dari Sahl bin Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, akan masuk melaluinya pada hari kiamat kelak hanya orang yang berpuasa. Tidak ada yang masuk melaluinya selain mereka. Dikatakan mana orang yang berpuasa. Lalu mereka bangun dan masuk. Apabila mereka telah memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang ke-8, ke-6. Okey, saya stop kat sini kerana ada satu lagi kelas minggu depan untuk sambung. Cuma saya nak letakkan satu lagi perkara yang membatal pahala puasa. Bukan membatal puasa ya, tuan-tuan dah tahu dah, pakar dah pahala yang membatalkan puasa. Tetapi perkara yang mana pahala membatalkan pahala puasa. Dia puasa tapi terbatal pahala. Okey. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Rubbas sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasa melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berqiyamul lail itu tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Okey, kenapa terjadi begitu? Berkaitan dengan bab puasa. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawlu zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minum. Okey. Perkataan dan perbuatan kita lihat. Kalau perkataan kita tak baik, dia akan mengurangkan pahala puasa.
Ya, bukan pasal cium bau ala sedapnya nasi hari ni kan. Tak. Itu tak kurang langsung pun pahala kita. Tapi yang kurang kalau kita bercakap cara yang tak baik ataupun perkara yang tak baik, dan kita berbuat perkara yang tak baik, dia membatalkan pahala puasa. Satu. Dan kedua, hadis yang saya baca tadi, siapa yang muflis? Dan atadrumal muflis, siapakah muflis itu? Itu dia yang mengumpat, yang bercakap hal peribadi orang dan segala-galanya itu. Maka itu di antara perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita bermanfaat untuk mendapatkan ilmu yang begini supaya kita beramal dan jaga diri kita daripada amalan kita tertolak. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.